Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, untuk kelas hari ini cikgu akan sambung perbincangan soalan model UASA, iaitu soalan 5. Okey, tengok soalan 5 ni. Diberi bahawa P sama dengan R bahagi 1 tambah Q. Ungkapkan Q dalam sebutan P. Okey, dia minta kamu ungkapkan Q dalam sebutan P. Maksudnya jawapan akhir kamu mesti Q sama dengan apa. Okey, itu maksud dia. Jadi macam mana cara nak buat? Okey, jadi persamaan asalnya P sama dengan R bahagi dengan 1 tambah Q. Okey, jadi langkah pertama kita kena pindahkan 1 tambah Q yang berada di sebelah kanan, pindahkan ke sebelah kiri. Tengok operasi dulu. 1 tambah Q adalah operasi bahagi semasa berada di sebelah kanan. Apabila dipindahkan ke sebelah kiri selepas tanda sama dengan, dia akan jadi darab. Jadi dia akan jadi P darab 1 tambah Q. Jadi macam mana nak buat, nak tulis P darab 1 tambah Q? Kena buat kurungan. P kurungan 1 tambah Q sama dengan R. Okey. Lepas tu macam mana nak buat? Kita kena buat kembangan. Okey. Maksudnya P darab 1 sama dengan P. Kemudian P darab dengan positif Q sama dengan positif PQ sama dengan R. Okey. Lepas tu kita kena buat pemfaktoran. Buat pemfaktoran, tengok. Okey, kena buat pemfaktoran. Tengok yang mana yang sama, pemboleh ubah yang sama yang berada di sebelah kiri, P tambah PQ. Kita ada P yang sama, jadi P letak di luar, buat kurungan, kemudian fikirkan P darab berapa dapat P. P darab 1 sama dengan P tambah P darab berapa dapat PQ. P darab dengan Q. Okey, kerana P darab Q akan dapat semula PQ sama dengan R. Okey, lepas tu ada cikgu sambung kat sini belah atas. Jadi kita nak jadikan persamaan ini P sebagai, okey, kita nak jadikan persamaan ini, okey, sorry, ini salah, cikgu salah buat. Okey. Okey. Sebab di sini dia kata ungkapkan Q dalam sebutan P. Maksudnya kita nak jadikan persamaan ini Q sebagai perkara rumus, iaitu jawapan dia Q sama dengan apa. Jadi dekat sini kita kita kekalkan di sebelah kiri, iaitu PQ. PQ kekalkan di sebelah kiri sama dengan R yang berada di sebelah kanan. Kali ini P yang berada di sebelah kiri kamu perlu bawa ke sebelah kanan. Tengok tanda dia. P di sebelah kiri adalah tanda positif, tak tulis apa-apa, maksudnya tanda positif. Bila kamu pindah ke sebelah kanan jadi tolak P. Okey, kemudian kita nak jadikan dia Q, jadi Q sama dengan, okey, di sebelah kiri dia asalnya adalah PQ, maksudnya P darab Q. Jadi P ni kamu perlu bawa ke sebelah kanan, jadi operasi darab. Bila pergi sebelah kanan akan jadi bahagi. Dia akan jadi R tolak P bahagi dengan P. Jadi ini adalah jawapan dia, iaitu Q sama dengan R tolak P bahagi dengan P. Okey, dekat sini tak ada pilihan jawapan, tapi yang ini iaitu Q sama dengan R tolak P bahagi dengan P. Ini kita boleh permudahkan lagi, iaitu sebenarnya dia adalah sama dengan R bahagi P tolak P bahagi P. Okey, jadi sama dengan R bahagi P tolak P bahagi P. Ini kecilkan, P bahagi P dapat 1, P bahagi P dapat 1, jadi tolak 1. Jadi jawapan dia adalah Q sama dengan R tolak R per P tolak 1. Okey, jawapan dia adalah C. Okey, alright, itu adalah jawapan untuk soalan nombor 5. Okey kelas, kita tengok pula soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6, dia kata rajah 3 menunjukkan sebuah poligon tidak lengkap.
hitung bilangan sisi bagi poligon tersebut. Okey, jadi macam mana nak buat yang ni? Alright. Okey. Okey. Dia bagi dekat sini adalah satu poligon yang tidak lengkap. Okey, jadi nak tahu bilangan sisi, kita boleh gunakan formula untuk cari bilangan sisi bagi sebuah poligon, iaitu n tolak 2 darab 180 darjah bagi dengan n. Okey. Ini adalah formula untuk cari nilai sudut pedalaman bagi setiap poligon yang sekata. Jadi iaitu dalam kurungan n tolak 2 tutup kurungan darab 180 darjah bagi dengan n, di mana n kecil ni adalah bilangan sisi bagi poligon tersebut. Jadi untuk soalan 6 ni bilangan sisinya tidak diberi, cuma sudut pedalamannya diberi, iaitu 144 darjah. Jadi persamaan ini kita boleh guna. Jadi kurungan n tolak 2 darab 180 darjah bagi n sama dengan 144 darjah. Okey. Jadi kita selesaikan persamaan ini, dia akan jadi n tolak 2 darab 180 darjah sama dengan, okey, n yang berada di sebelah kiri adalah operasi bahagi, kita kena pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Dia akan jadi 144 darjah darab n jadi 144 darjah n. Okey. Okey, lepas tu di sebelah kiri ni kita kena kembangkan. Jadi 180 darjah darab n akan jadi 180 darjah n. Kemudian 180 darjah darab dengan negatif 2 jadi negatif 360 darjah sama dengan 144 darjah n. Okey, kemudian kita pindahkan perkali ataupun nombor yang ada pemboleh ubah yang sama ke sebelah yang sama. Jadi 144 darjah n ni boleh pindahkan ke sebelah kiri, akan jadi 180 darjah n. Okey, 144 darjah n tanda dia positif, bila pindah ke sebelah kiri jadi tolak 144 darjah n sama dengan, okey, negatif 360 darjah ni kita bawa pergi ke sebelah kanan, akan jadi positif 360 darjah. Jadi gunakan kalkulator, kita tolak je 180 tolak 144. Okey, 180 tolak 144 sama dengan 36 darjah. Jadi 36 darjah n sama dengan 360 darjah. Okey, jadi n sama dengan kita bawa 36 darjah ni pergi daripada kiri pergi ke sebelah kanan. Jadi di sebelah kiri dia adalah operasi darab dengan n. Jadi operasi darab bila pergi sebelah kanan jadi bahagi. Jadi 360 darjah bahagi dengan 36 sama dengan 10 bukan 10 darjah 10 tu maksudnya bilangan sisi poligon ini adalah 10. Jadi jawapan dia adalah B. Okey, itu adalah jawapan untuk nombor 6. Alright. Tengok pula soalan ke-7. Okey, ke-7. Okey, soalan ke-7 ni dia kata rajah 4 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan jejari 12 cm. Hitung luas sektor minor XOY. XOY mana? Kena tahulah XOY. Ini adalah XOY Okey. XOY. Jadi luas sektor minor XOY. Minor maksudnya kecil, maksudnya luas ini. Dia minta kamu cari luas tu. Okey, dan diberikan jejari sama dengan 12 cm. Okey, ingat nak cari luas sektor minor, ingat formula dia, iaitu luas sektor minor sama dengan theta bahagi 360 darjah darab 2 by J. Di mana J adalah jejari. Jadi theta adalah sudut yang berada di pusat bagi sektor tersebut. Sektor minor sudut dia adalah 80 darjah. Jadi theta gantikan dengan 80 darjah bahagi 300 bahagi
360 darjah darab 2 darab apa dia kata gunakan 3.142, jadi gunakan 3.142 kemudian darab dengan nilai jari dia adalah 12. Guna kalkulator selesaikan. Ini boleh kecilkan 0, 0, 8 kali 1 8, 8 kali 4 36. Kemudian 2 kali 1 2, 2 kali 2 4 dan 2 kali 1 2, 2 kali 6 12. Jadi sama dengan 6 darab 3.142 sama dengan 18. Sekejap aku tengok. Okey. Oh sorry, ini luas sektor minor. Cikgu salah tadi. Luas sektor minor bukan darab dengan 2 pi j. Luas adalah darab dengan pi j kuasa 2. Okey, soalan 7 ni ni salah ni. Cikgu buat pembetulan balik. Cikgu salah guna formula. Okey, alright. Ingat, kalau luas maksudnya formula dia adalah theta bahagi 360 darjah darab pi j kuasa 2. Okey. Kalau darab dengan 2 pi j adalah nak cari panjang lengkung. Okey. Jadi kat sini theta sama dengan 80 darjah bahagi dengan 360 darjah darab pi, gunakan 3.142 darab dengan jari kuasa 2 sebab j kuasa 2. Jari adalah 12 kuasa 2. Jadi tekan je kalkulator. Tekan kalkulator lah, senang. Okey, 80 darab 3.142 darab dengan 12 kuasa 2 sama dengan, kemudian bahagi dengan 360 sama dengan 1544 cm kuasa 2. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, alright. Cikgu harap kamu fahamlah macam mana nak buat nombor 7. Ingat, nak cari luas sektor, formula dia adalah theta bahagi 360 darjah darab pi j kuasa 2. Tapi kalau nak cari panjang lengkuk bagi suatu bulatan, formula dia adalah theta bahagi 360 darjah darab 2 pi j. Okey, alright. Kita tengok soalan seterusnya, soalan nombor 8. Okey, nombor 8 dikata rajah 5 menunjukkan sebuah bulatan. Rantau CDE ialah, jadi ini soalan berbentuk pemahaman. Kamu kena tahu rantau CDE. CDE. Apa maksud rantau CDE? Adakah ia adalah sektor major ataupun sektor minor? Salah, bukan sektor major, bukan sektor minor. Adakah dia lengkuk? Lengkuk bukan. Lengkuk ni adalah contoh dia ini. Kalau FB, ini adalah lengkuk FB. Okey, kalau sektor ni luas sektor lah. Jadi CDE ni garis. Sorry, sektor major, sektor minor. Sorry. Okey, sebab dia kata CDE. CDE ni luas lah, luas sektor minor. Sebab dia luas kat sini. Ni luas ni. Ni luas ni. Dia adalah luas sektor minor. Jadi 8, jawapan dia adalah D ya. Okey. Ini pemahaman je. Jadi tolong rujuk balik nota berkaitan tajuk ini, bulatan, study ini. Okey, alright. Kita tengok. Yang seterusnya soalan nombor 9. Berikut merupakan bentuk 3 dimensi yang tidak mempunyai permukaan melengkung kecuali itu maksudnya bukanlah prisma. Prisma ada ke? Jadi ingat, prisma mungkin ada, kon ada, kubus. Kubus kena ingat bentuk kubus. Kubus ada tak? Kubus ni bentuk macam mana? Kubus bentuk dia macam kotak. Ini kubus. Jadi kalau bentuk kotak, ini bentuk kubus. Kalau bentuk kubus, dia tak ada permukaan melengkung. Jadi jawapan dia adalah okey. Dia kata berikut merupakan yang tidak mempunyai permukaan melengkung kecuali. Kecuali ni maksudnya soalan ni dia tanya kamu
antara bentuk ini yang manakah yang mempunyai permukaan melengkung. Jadi kubus dia tidak mempunyai permukaan melengkung, piramid pun sama, tidak mempunyai permukaan melengkung, prisma pun sama. Jadi jawapan yang ada permukaan melengkung adalah kon. Okey, nombor 9 adalah B. Okey, ini pun sama soalan pemahaman, dan tolong ulang kaji, baca balik dalam tajuk bentuk 3 dimensi. Okey, buat ulang kaji. Okey, tengok nombor 10. Okey, nombor 10 ni dia kata cari jarak antara titik A koordinat dia 9,5 dan B koordinat dia 6,9. Jadi nak cari jarak macam mana? Kena gunakan formula nak cari jarak antara dua titik. Okey, macam mana cara dia? Okey, ingat formula nak cari jarak antara dua titik. Okey, jadi titik pertama ni kamu kena label dulu. 9 ni adalah X1 dan 5 ni adalah Y1. Okey. Manakala bagi koordinat B yang kedua ni 6 adalah nilai X2 dan 9 adalah nilai Y2. Okey. Okey, lepas tu kena ingat formula nak cari jarak antara dua titik, iaitu punca kuasa 2 X2 tolak X1, X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kurungan kuasa 2. Semua sekali kena punca kuasa 2. Jadi sama dengan, gantikan nilai dalam persamaan ini, iaitu X2 sama dengan 6, 6 tolak X1 sama dengan 9, kuasa 2 tambah dengan Y2 adalah 9 tolak Y1 adalah 5 kuasa 2. Semua ni kena punca kuasa 2. Jadi 6 tolak 9 sama dengan negatif 3. Negatif 3 kuasa 2 adalah 9 tambah dengan 9 tolak 5 sama dengan 4. 4 kuasa 2 adalah 16. 9 tambah 16, jangan lupa punca kuasa 2 sama dengan 25. Punca kuasa 2 sama dengan 5 unit. Jadi jawapan dia adalah 5 unit untuk soalan 10. Okey. Ini pun tolong buat ulang kaji, tengok balik antara formula nak cari jarak antara dua titik, formula nak cari kecerunan garis lurus, itu semua kena faham. Okey, kita tengok pula soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 11. Okey, dia kata antara set pasangan tertib yang berikut yang manakah merupakan fungsi 1 ke 1. Ini soalan fungsi ya, fungsi 1 ke 1. Okey, fungsi 1 ke 1. Kalau boleh kamu buat dulu dalam bentuk rajah, iaitu domain dan kodomain. Okey, 1 ini adalah domain. Dan satu lagi ini adalah kodomain. Okey, kemudian ingat nilai yang mula-mula sekali adalah nilai bagi domain. Jadi yang A ni senaraikan. Ini 24 24. Bila ada nilai yang sama berulang, dia bukan merupakan fungsi 1 ke 1. Okey. Fungsi 1 ke 1 ni dia tak boleh dua nilai domain yang sama berulang. Contoh kalau kita ambil yang D, jawapan D, kita ada yang domain adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Manakala kodomain adalah yang kedua, iaitu nilai Y dia itu 3, kemudian 6, kemudian 9, kemudian 12, kemudian 15. Okey. Kemudian kita letakkan anak panah untuk menunjukkan hubungan dia 1 ke 3, 1 ke 3, 2 ke 6, 2 ke 6, 3 ke 9, 3 ke 9, 4 ke 12, 5 ke 15.
Ini adalah fungsi satu ke satu. Maksudnya satu nilai daripada domain dipetakan kepada satu nilai kepada kodomain. Kalau yang lain tu A, B dan C, dia ada yang dua nilai daripada domain dipetakan kepada satu nilai dalam kodomain. Jadi yang lain tu bukan fungsi satu ke satu. Jadi jawapan dia adalah D. Okey, ini pun sama, tolong buat ulang kaji topik fungsi ya. Okey, alright, itu saja kelas hari ini. Sekian, terima kasih.